Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita rangkumkan apa yang kita nampak di pasaran. Jadi, kita nak lihat kepada pergerakan UJ sama ada ini akan meneruskan pergerakan ke atas kiranya itu berlaku, dan kita akan tukar dua ni akan lengkap dan kita memulakan pergerakan ke atas. Sebaliknya sekiranya UJ ke bawah, dan kita akan lengkapkan ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita habiskan sama ada bergantung kepada momentum satu ini ataupun satu yang ini. Either one kat sini nanti bergantung kepada jenis lekuk dekat daily dia. Okey, sebab sini tak reset, daily ni tak reset. Faham? Jadi kita masih boleh jadikan 1, 2, 3, 4, 5, 1 yang lengkap kat sini. Baru jadi 2. Sekiranya UJ tu pecut ke atas, dan kita akan tukar, itu cuma kalau UJ ke bawah. Sekali lagi UJ ke atas seperti yang kita lukis sekarang, dan ini adalah 1, 2, 1, 2 dan 3. Itu UJ ke atas. Itu adalah negatif yen. Sebaliknya kalau UJ ke bawah, ini akan jadi 1, 2, 3, 4 and some sort of 5. 1 kat sini. Dan 1, 2, 3, 2. Sebab itu jangan kejar atas, tunggu pull back. Jangan kejar kat atas ni. Tunggu dia pull back. Okey. Itu adalah untuk indeks dan kesan dan kepada pergerakan ni. Dolar akan lebih sideways, tak kisah apa pun. Jadi dolar kita akan ikut map yang ini. Ini boleh lagi ke atas, boleh. Itu cuma 2 ni. Ni tak break lagi. Okey, lain-lain kita akan tukar nanti ikut ni. Kalau ikut euro US dollar ni, maksudnya sekarang ni 1 ni kat sini, 2 ni kat sini. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ni 2 hitam. Dan kita dah mula ke atas. Faham Sembi? Kita nak jadikan ini some sort of 3 tapi itu dah dalam yen dynamic. Segalanya bergantung kepada UJ ni, ke mana. Boleh? Saya harap jelas. Basic dia, kita kepada the whole thing adalah kepada structure. Sebab itu saya dok explain kepada Fibo, momentum, kepada structure asas dalam pasaran. 5, 3 ataupun 3 dan 3. Minggu lepas kita dah sentuh mengenai 5 untuk motif. Sebab apa kita tengok benda ni? Sebab basically pasaran 2 je. Yen ataupun US dollar. Saya explain dulu kepada apa yang kita akan cover sepanjang minggu ni. Rabu kita cuti. Cuti apa? Saya baru tengok jadual. Rupanya tadi malam ni saya ada kita ada pick of the week. Saya pun terkejut. Ingat tak ada test run tengah hari tadi. Saya tengok jadual minggu lepas, tersilap. Isnin minggu lepas. Nampak macam relax rupanya banyak kerja aku minggu ni. Tapi Rabu kita cuti. Okey, sebab sebab basically kita ada negatif ataupun positif yen. Negatif ataupun positif US dollar. Macam mana kita nak tahu negatif atau positif? Bila kita jangka bahawa yen pair
JPY, tengah buat motif. Okey, tengah buat benda ni. Dan kita ada incomplete sequence ke atas. Dan kita jangka kat sini akan jadi motif. Ataupun dalam ni, kecil-kecil dia. Dia macam brokoli lah. Anda nampak dia buat benda yang sama, yang besar ni, dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dia break atas ni. Dah ada incomplete sequence ke atas. Dan kita jangka yen negatif, yen pair. Anda akan jangka indeks ke atas. Dalam struktur motif. Tapi kena tengok UJ. Sebab kita nak tengok apa US dollar. Ingat, dia ada 3. Yen, US dollar dan equity. Indices. Salah satu akan sideway. Apa yang kita maksudkan dengan sideway kat situ? Sebab itulah, dalam sistem 3711 untuk market dynamic, kita amat particular kepada motif. Struktur 5 dan 3. Struktur 5 dan 3. 1, 2. Kita revise sikit apa yang kita cover pada minggu lepas. 4 dan 5. Terbahagi kepada 3 jenis. Ataupun yang kita panggil sebagai impulse. Dalam Elliott Wave, dia cuma panggil sebagai impulse. Impulse ni pergerakan yang membawa kepada arah, ditandakan dengan nombor. Okey, 3 jenis. Yang pertama adalah digelar sebagai impulse biasa. Normal impulse. Syarat dia adalah sama. Ya, di mana lekuk 1, lekuk 2, lekuk 1 kita tak tahu. Lekuk 2 tak boleh bawah daripada 1. 3 tak boleh paling pendek. 4 tak masuk dalam impulse. Impulse tak boleh masuk balik kepala 1. Itu impulse. Okey? 5 lekuk. Nombor 2, kita ada struktur motif. Sama seperti impulse kat di atas, cuma dia ada yang lebih spesifik sikit. Lekuk 3 hendaklah sama ataupun lebih Fibo extension dia 1618 1/2. Maksudnya kita ambil Fibo extension. Lekuk 3 kat sini mencecah 1618 ataupun lebih. Dalam sekampung, itu tengok momentum dan juga struktur. Lekuk 4 tak boleh retrace melebihi 50% lekuk 3. Dia tak boleh turun lebih 50%. Kalau dia turun lebih 50%, tak masuk balik kepala 1, itu adalah impulse. Untuk motif. Kenapa kita bezakan dua ni? Dengan diagonal. Ada sebab dia. Ada sebab dia. Diagonal, dia langgar mana-mana syarat. Yang ini untuk lekuk 5 berakhir dengan divergence. Ini wajib untuk motif. Kalau dia tak berakhir dengan divergence, soalan Nabil tadi, saya dah banyak kali juga ulang, dia boleh jadi impulse, dia boleh jadi diagonal. Tapi dia kalau dia berakhir dengan divergence, dia cukup syarat-syarat ni, dia motif. Boleh? Okey.
Diagonal. Diagonal ni struktur 5, 3, 5, 3 dan 5 ataupun 3, 3, 3, 3 dan 3. Maksudnya dia boleh buat macam ni. Tak cantik. Ataupun di mana 1, 2, 3, 4 dia masuk balik kepala 1 dan 5. Ataupun dia adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3, 1, 2 dan 3, 1, 2 dan 3. Struktur 3, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5. Itulah diagonal. Okey. Macam mana kita nak tahu dia adalah 3, 3, 3? Bila anda tak dapat nak lukis lekuk 3 tu. Sebab lekuk 3 kat sini hendaklah sama ada 1 or 2 sahaja. Iaitu impuls ataupun motif sahaja. Maksudnya dalam ni ini adalah impuls ataupun motif. Kalau tiba-tiba anda dapati satu yang kecil 3, 4 dan 5, anda dapati dia bersilang. Tapi anda tahu bahawa keseluruhan struktur ni adalah motif ataupun adalah impuls dalam yang lebih besar. Dan anda kena jadikan dia sebagai 3 of 3 of 3. Ni dalam ni. Kalau kawan-kawan dia, cousin-mengazin dia, faham? EU, GU, AU, NU, kawan-kawan dia. Memang dia buat impuls, tapi tiba-tiba tak dapat. Anda kena lukis salah satu. Yang EU pula dia ada buat macam ni, tercemar sikit. Anda kena jadikan dia sebagai 3, 3, 3, 3. Boleh? Itu diagonal. Bab ini yang kadang-kadang confusing. Kalau dekat time frame kecil. Tapi time frame besar senang nak tengok. Time frame kecil. Ni yang kadang-kadang dia libas. Boleh? Dah cakap dia suruh dia tinggal barang kat bawah sahaja, dia duduk tunggu kat bawah. Tak baca mesej. Courier. Okey, ada soalan untuk motif. Kita dah cover juga pada minggu lepas mengenai Fibonacci, di mana apabila kita menjangka untuk motif, lekuk 2 dan juga impuls. Dan juga impuls. Dia tak applicable kepada apa? Dia tak applicable kepada diagonal. Diagonal tu nakal sikit. Biasanya itu adalah market yang market yang volatile. Sebab tu ingat tak Kimi dulu kira 111 Kimi. Tak perlu. Sebab kalau diagonal nak kira 111 pergi time frame kecil-kecil, boleh e-same. Faham tak? Ingat beli Adidas, rupanya beli Abibas. Faham? Okey, kita juga dah bincangkan lekuk 2 syarat asas 14.6. Target 38.2. Kalau dia tak sampai 38.2, kita extend. Lekuk 3618 cukup syarat.
Kalau kita jangka motif 1618. Untuk analisa 100%. Untuk motif, untuk analisa kita jangka lekuk 3. Lekuk 4, 14.6 paling kurang. Kalau motif, kita jangka 23.6 paling kurang. Kalau jangka motif, tak boleh lebih daripada 50% Fibo retracement. Lekuk 5, 3 cara kira sama dengan 1 ataupun, nampak macam mana kalau dalam-dalam ni, anda tengok time frame besar, dia menghabiskan 1 ke, menghabiskan 3 ke, menghabiskan 5 ke, itu tujuan yang ni tadi. Kalau 5 ni menghabiskan 3 contohnya. Kita tarik Fibo 1, 2, sampai tak 100%. Mana satu nak pilih? Sama panjang dengan 1 ke? 1, 2, 3.6 Fibo terbalik ke? Ataupun kaedah ketiga adalah 618 keseluruhan struktur kepada 4. Tarik Fibo daripada sini. 3 cara kira. Satu saya duk ulang benda tu. Fibo ni. Boleh? 5 situ menghabiskan apa? Kalau dia menghabiskan A atau C, dia boleh tiga-tiga ni, mana satu? Depend. A atau C tu menghabiskan apa? W ke? Y ke? A ke? Atau C ke? Atau X ke? Atau B? Apa beza dia? Kalau dia menghabiskan A atau C, lazimnya dia ikut yang motif ataupun kepada impuls. Kalau dia menghabiskan W, Y, X atau B, okey, lain sikit. 1, 2, 3, 4, 5, kita akan lebih truncated sikit, tak panjang sangat. Mana satu yang tak panjang? Sebab dia depend kepada struktur di sini. Faham? Tu ambil masa, tak apa. Saya tak nak terlalu dalam. Okey, hari ni kita masuk kepada subjek korektif pula. 5 dan 3 ataupun 3 dan 3. Okey. Korektif berlaku di sini. Ataupun the whole thing sini. Ataupun di sini. Ingat yang besar tadi. Buka cat paling besar, anda tengah tengok apa? Faham tak maksud saya? Anda buka cat yang paling besar dia kepada mana-mana instrumen. Anda buka cat yang paling besar dia. Mana? Mana? Recent dynamic. Okey. Anda buka cat paling besar dia. Dari situ anda menjangka. Mana-mana cat. Anda buka lah mana-mana cat. Kita buka Boeing. Boeing. Apa yang ada ni malam ni? Malam ni kita ada apa? Kita tengok ada apa laporan perolehan tak malam ni. Minggu ni mana mata tak nampak. Okey. Paling besar pada minggu ni mak segala mak Apple pada minggu ni. Selepas wassalam balik. Okey, pada minggu ni
Ingat, oh kita ada FOMC lah, kita ada ni. Ni awal pagi lagi dah. Entah apa jadi. Itu boleh set the mood for everything again. Kita ada Apple, Google dan juga Amazon. XOM. Kita ambil Apple lah. Kita ambil saham Apple. Okay, buka chart yang paling besar dia, 5 dan 3 tu. Buka lah chart dia paling besar yang anda ada. Okey, ni Apple. Daripada permulaan dia, ni saham Apple. Okey, lepas tu anda buka indikator kat mana yang ada reset. Okey, ni nampak berlekuk-lekuk banyak sangat. Tukar lagi. Sampailah ada nampak dia buat parabola. Tu paling simple. Wassalam tu. Okey, tu paling simple. Jadi anda tahu di sini kita dah ada satu parabola. Kita dah ada satu parabola kat sini. Sini dah ada. Maksudnya samsat dekat sini kita dah ada 1, 2. Dah ada. Samsat dekat sini kita ada 3. Yang besar 4. Ni 3. Tengok video-video saya, some sort of dia macam tu. Ataupun 3 ni masih berjalan lagi. Faham tak? 3 ni masih on lagi. Sebab sini tak ada reset. Kita dah ada reset yang di belakang. Sini ada 1, 2. Ni some sort of 3. Faham? Ni 1, 2, 3 besar dia atas tadi. Yes. Jadi maksudnya kat sini kita ada 1, 2, masih ada 3 lagi kat sini. Kira stokastik je. Jadi kalau nak lukis dia, kita ada some sort of, tak ada, dalam dunia tak ada orang tunjuk benda ni. Seriously, anda tak akan jumpa mana-mana orang cerita benda ni. Tak akan ada orang cerita benda ni. Sebab kalau orang jual chart Elliott Wave, ni cara dia menentukan, ni yang susahnya, anda nak guna cycle mana. Faham tak? Sama ada anda akan gunakan Grand Super Cycle. Ini samsat macam ni. Okey. Seperti yang kita lukis untuk kat mana yang kita lukis. Untuk Apple ni, dia akan ada satu yang di belakang ni. Satu yang di belakang ni. Satu ni akan di belakang dia. Boleh? 1, 2. Dan kita tengah buat some sort of snake dia 3. Sebab tu dia kena daripada cat paling besar. Dia tak dapat, oh saya lukis dekat H1 je. Buang beras lukis macam tu. Dia kena daripada cat yang paling besar. Ya, Apple. 1, 2. So sini dah ada reset. Now, sejak daripada reset tu, daripada sini, daripada reset kat sini, okey, ada turun time frame, mula turun. Daripada situ turun 3 bulan, turun sebulan. Anda tak payah lukis semua benda. Anda tengok kat mana yang paling rendah sejak daripada reset tu. Okey, ni yang paling rendah dia. Kawasan ni kan. Jadi 2 anda kat sini. Okey, tempat reset tadi. Ni yang paling rendah dia kan. Sini. Tapi sebab ni structure dia tak break bawah. 2 kat situ. Ataupun, ini boleh jadi
snake yang apa boleh jadi flat yang tak cantik. Tapi kita tak akan cuba untuk lukis flat. 1, 2. Itu cara melukis. Mana-mana cat. Kalau anda nampak saham, anda nak lukis 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3. Kalau anda nampak komoditi, anda nak lukis 3, 3. Kalau mata wang, 3, 3. Daripada situ, kepada peak yang ada kat sini, anda ada berapa lekuk? Anda ada berapa lekuk? Okey. Sebab ini tak buat low, jadi ini dikira sebagai 1 lekuk. 1, 2. Sebab kita ada full reset. Ni 2. Okey. Tu, naik balik. Ada tak reset dia? Tak ada kan? Tak ada kan? 1, 2, tak ada reset. Cuma kat sini kita nampak berlaku satu reset ini. Okey, di sinilah anda tak dapat cuma guna stokastik. Anda kena masukkan RSI untuk nak tahu ada tak divergence berlaku. Saya lebih gemar kalau dia kat atas, saya susah nak tengok. Storage RSI, kenapa dia tak nak pergi atas sana? Okey. Okey, 1, 2. Lepas tu ada snake, lepas tu ada reset. 3, 4, 5. Anda dah ada reset kat situ. Ini ada reset. Dan selepas tu berakhir dengan divergence. Nampak? So, apa yang anda buat adalah anda jadikan sini sebagai 3, 4 dan first 5 anda. Untuk jadi 1. Nampak Zul? 1, 1, 1 dia. 1, 2. Oh, anda jadikan di belakang. Depend. Sebabnya anda nak kira yang selepas tu. Okey, sama ada 1, 2, sebab 3, 4, 5 ni senang nak letak mana-mana. Seperti yang kita lukis di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Pecah balik. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Pecah, pecah, pecah dia. Ikut stokastik je. Lepas tu tengok dekat RSI, ada divergence tak? Ada divergence, itu 5. Macam tu je dia. Letak je. Dia masalahnya kalau dia buka time frame, lepas tu lukis dari sini. H1. Tak dapat. Apa-apa instrumen anda kena ambil full dia. Lepas tu tengok reset, tengok reset, tengok reset. Lepas tu kita lukis dia macam ni. 1, 2 dan kita ke atas dah untuk Apple. Boleh tak dia ke bawah lagi? Boleh. Ulang-ulang benda sama. Saya pun, sebenarnya saya boring dah buat benda ni. Apa duk cerita. Kalau dulu saya tak cerita, saya buat untuk sendiri, tak boring. Tapi bila cerita, cakap benda yang sama, hari-hari saya pun dah start melo, dah faham tak? Melo. Tak dapat. Sebab itu dia, saya tak faham kenapa. Okey, dia buka H1, dia lukis sini. Buka H1. Dia tak, tanpa faham, dia lukis sini, lukis. Mana dapat? Mustahil. Tapi anda tak perlu dah nak lukis semua kecil-kecil ni. Ni untuk dapat structure je. 5, okey, kita nampak reset. Okey, ni baru, kampung baru. Ada orang tanya macam mana nak tahu fractal? Fractal tu adalah benda ni. Pecahan yang ini. Tengok time frame 1, 2 itu tadi dekat 6 bulan kan. 6 bulan punya ni. Kita guna grand super cycle. Tahunan ke bawah masa pilihan. Tahu? Tak payah. Tak dapat. Mustahil. Anda kena tengok daripada yang besar, turun. Reset tadi 6 month punya chart kan. 6 month punya chart.
Jadi, untuk maksudnya 6 month punya chart, 1, 2, 1, 2. Reset tadi berlaku 6 month punya chart parabola pertama yang anda nampak. 3, 4, 5 ni untuk dia habiskan satu cycle tu, 3, 4, 5, untuk dia sampai benda ni, maksudnya dia akan mengambil lebih kurang masa 10 tahun ataupun 10 ke 100 tahun. Ini 10 dekad tu 10, kurun tu 100. Faham? Itulah kita gunakan Grand Super Cycle. Ini tak ada orang cerita. Seriously. Anda pergi mana-mana, tak ada orang cerita yang pasal time, pasal fractal ni. Padahal, ini yang paling penting. Sebab itu caranya nak pilih dynamic. Maksudnya, untuk Apple kat sini, dalam erti kata lain, untuk dia nak habiskan 3, 4, 5, dia akan mengambil tempoh masa, tempoh masa 5, lepas tu 1, 2, 3, untuk dia habiskan A, B, C besar dia, satu cycle dia akan ambil 10 ke 100 tahun. The whole thing ni, kepada cycle. Tu maksud dia. Saya dah letak dalam table lah. Sebab itu fractal jangan tukar. Satu saya cukup marah bila orang tukar. Main lukis tu, dia buat Elliot sendiri. Bukan Elliot tu. Tak dapat tukar. Coding ni tak boleh tukar. Sebab itu menyatakan time. Masuk akal tak cat kau. Tu sebenarnya. Itu dalam Elliot wave ni dia ada masa. Ada cerita masa. Okay, now. Jauh sangat kita pergi ke depan. Wala baru masuk pening kepala. Apa benda lah dia orang cerita ni. Apalah cerita. Tu ke depan. Don't worry. Tak boleh. Dia tak boleh ditukar. Dia tak boleh tukar je tu. Tak boleh. Tak boleh. Itu bukan Elliot wave. Itu wave sendiri. Dia tak boleh. Saya tahu, ramai. Itu saya amat titik beratkan kepada coding. Ini coding time tau. Masuk akal tak kau lukis tu? Kalau katalah kita guna minor ni. Kita guna minor ni. Lepas tu, kita lukis sebagai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tapi tempoh masa dia ini dah jadi bulan, berbulan. Dah 5 bulan, 6 bulan. 6 bulan. Itu bukan lagi merah tau. 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat lukis merah. Dia kena tukar kepada biru. Ini kan jadi 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru. Untuk menghabiskan primary 1, 2. Ini semua coding masa. Faham tak? Ini semua coding untuk masa. Kalau kita dah 6 bulan, dia habiskan ni 6 bulan. Minor tu, dia paling lama mingguan. Bila dah masuk bulan-bulan, dia kena tukar intermediate dalam ni. Dia tak dapat. Satu saya tengok, Allah. Bukan hanya kepada retail. Dekat institution pun langgar benda ni. Kata ada sertifikat apa semua. Aduh. Itu tak boleh. Cert saya boleh print sekarang. Boleh print. Faham? Masa pilihan. Itu tak boleh langgar.
Saya banyak ada 3 akaun Facebook tau. Saja je kadang-kadang komen. Saja pergi provoke. Seluruh hati lukis je, tak boleh. Nah, 2 lagi untuk main game. Tak, 1 untuk main game. Yang main game tu lah kacau orang. Account fake. Okey, tak dapat. Ingat, ini semua ni. Okey, so balik kepada cerita 53 dan 33 untuk korektif tadi ya. Jadi korektif terbahagi kepada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori korektif ringkas. Korektif ringkas ni ataupun simple correction terbahagi lagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah zigzag. Adalah struktur 5, 3 dan 5. Okey. Demam Liverpool. Liverpool main semalam. Saya tak tahu sebab tengah tengok pertandingan gasing semalam. Live ada gasing. Jadi tak perasan ada Liverpool main ke tak. Menang. Saya tahu Liverpool menang. Kalau dia tak menang, saya tak tahu. Saya tahu dia menang. Faham? Okey. Untuk zigzag, ingat yang 5-3-5 tadi. Ataupun 3-3-3. Zigzag berlaku dalam kawasan sini, dalam kawasan sini, ataupun dalam kawasan sini. Okey, zigzag. Jadi ditandakan dengan 1, 2, 3, 4, 5, A, B dan C. Okey, tip mengenai zigzag. Bila anda ambil Fibo extension, target untuk C adalah dalam range di antara 1 ke 1618. 1 ke 1.618 Fibo extension. Kunci dia adalah kepada ini. 618 764. Kena ada reaksi. Maksudnya dekat stokastik kena ada reset. Dalam time frame yang kecil dia, sebab yang dalam time frame ini. Faham kan macam mana anda nak tengok time frame ini kan? Ini tadi reset dekat time frame H1 contohnya. Lepas tu dia turun macam ni. Kecil-kecil macam tu. Yang kecil-kecil ni anda nak tengok, katalah ini kat H1 kan. Anda pergi tengok M30 ke M15 ke M30 M15 dekat 618764 tu. Ni 1 2 kan, 1 2 mungkin ada reset. 3 dekat sini kena ada benda ni. Kena ada satu reset. Valid reset 50% dekat storage. Ni kena ada. Kalau tak, ini boleh jadi benda lain. Instead of dia ABC, ini sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. Habiskan A. Faham? 618 ni itu tak ada orang cerita juga. Betul tak, Zul? Zul pernah belajar kan? Tak ada orang cerita 618764 tu. Kena ada. Kalau tak ada, dia jadi ke laut. Ke darat, ke laut, ke udara, ke mana-mana lah. Ke Liverpool. Macam tu lah. Ke Liverpool. Faham? Ni semua tulis nota ni, tak nak jawab ni. Ada rekod tu Galih ada rekod, Pian ada rekod, siapa lagi ada rekod? Saya pun tak tahu siapa ada rekod. Atirah ada rekod. Atirah tunggu Galih dengan ni ya. Senang kerja. Nanti tengok balik. Masa sesi live macam ni, tanya soalan.
Nanti tengok balik. Masa ni dengar dulu. Nanti tengok balik. Saya tak dapat belajar live, dengar live macam ni tau. Saya akan tanya soalan. Mana nak tulis, mana nak dengar kan. Lepas tu pandai-pandai lah kaji. Untung lah. Bayar berapa Zul? Tak ada orang cerita. Tak ada. Mana ada. Saya dulu pun belajar macam tu kan. Duduk dengan seorang kawan ni, dia ajar dia memang buat elite wave lah. Dia pure, memang pure elite wave. Pure elite wave. Masalahnya dia boleh tukar-tukar benda ni. Pakai cat aku hujung. Apa dia pelik. Kita belajar dengan dia, cat kau lagi bagus. Tak, bukan Melayu lah. Sebab tu saya mengarut dan ni kan. Dia pun saya tak tahu betul ke tak saya lukis. Dia tengok cat kita, cat kau nampak cantik. Pakai cat kita. Saya tengok apa benda. Dia pun tak tahu, saya yang tak tahu. Tak dapat. Fibo yang ni lah yang penting dengan momentum. Okey. 618764. Okey. Itu adalah untuk zigzag jenis yang pertama. Ni semua ada dalam nota, don't worry. Jenis yang kedua dipanggil sebagai flat. Okey. Sama seperti zigzag tadi, ditandakan dengan ABC, cuma bezanya dia ada 3 jenis. Yang pertama digelar sebagai regular flat. Okey. Ditandakan dengan A, B dan C. Cuma beza dia, pecahan dia adalah 3 dan 5. Okey. Regular flat, atas ni tak break. B ni tak break A. B ni tak boleh break A. Target untuk bila kita tarik Fibonacci, sepanjang A, Fibonacci retracement, B ni 85.4%. Fibo retracement. Buku 90%. Tapi ada masanya 85%. Kadang-kadang tak sampai pun. 76.4 pun ada. Tapi lazimnya 85.4 ataupun lebih. Ya. B ni tak melangkau lah A. Dan C ni boleh tak habis pun. Boleh tak sampai ni. Sebab itu bila dulu, tahu tak, mula-mula kita buat education ni, kita nak, sepatutnya berbayar tau. Maksudnya untuk mereka ikut, anda kena ada deposit, kena ada certain jumlah deposit lah jadi pada waktu tu saya kata tak payahlah, kalau nak berapa nak charge benda ni, konten ni nak charge berapa. Saya kata bagus, tak. Tapi saya tahu dia tak dapat kat mana-mana. Seriously, sedetail ini tak ada. Anda takkan dapat mana-mana. Ada yang dalam tapi tak cukup, ada dia simpan lagi. Tapi tak free. Saya kata, dah bayar berapa? Baik, free je, senang. Tak tahulah, sekarang ni free. Jadi ambil peluang sekarang. Okey, masalahnya dengan C. C ni kita tak tahu kat mana dia habis. Tu masalah flat. Sini mungkin 1, 2, 3, 4, 5 kan. Katalah ni motif. Ataupun 3, antara 2. Macam zigzag tadi, kita boleh letak target 100 ke 1618. C dekat flat, kita tak tahu dia habis kat mana. Kita tak tahu dia habis kat mana. Dia boleh, selagi dia tak ingat lekuk, kalau ini 1, ini 2, dia tak boleh bawah daripada 2. Daripada 1. Kalau ini adalah adalah 3. Ini A. Sini B. Dalam ni flat, regular flat. Lepas tu sini C.
Kalau sini 3, B kat sini, the whole thing ni boleh jadi flat lagi. Faham tak? Ambil kau. Kau tunggu B kat sini kan. Yes. Tak dapat. Kita tak tahu kat mana C tu. C tu tak tahu kat mana. Dia boleh sampai 2618, 3618, 4618 selagi dia tak break bawah ni. Macam cat JPY. Macam cat JPY kat sini dalam yang kita lukis je. Cat JPY tak silap saya. Cat JPY. Kat mana? Bukan cat JPY. Apa entah? Cat JPY. Ada something saya lukis. 4. Bukan cat JPY. Bukan cat JPY. Saya tak ingat apa. Katalah ini boleh buat jadi flat. A, B, C. Boleh. Tapi kenapa kita lukis ke bawah lagi? Sebab UJ. Boleh tak jadi flat? Boleh. Dan ini lengkap ke atas. Tapi kalau kita lukis ke sini, kita tak lukis UJ itu ke bawah. Faham tak? Sebabnya kita lukis UJ ke bawah. Dalam dolar dan demikian. Okey, AJ. Boleh, dia boleh jadi flat. Saya tahu. Ni boleh jadi flat ya. Boleh jadi flat. Boleh. Habis kat sini. Ini A, ini B, ini C. Tapi ni nampak macam 3. Satu saya tak lukis benda tu. Okey. Ini adalah yang pertama untuk flat iaitu regular. Yang kedua adalah extended ataupun expanded flat. Ini yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Break. Lepas tu dia turun bawah 5. Ni lah penyakitnya dalam edit wave. A, B dan C. Digelar sebagai extend. Sama juga C, kita tak tahu kat mana habis. Kita tak tahu kat mana habis. Sebenarnya ini merupakan satu setup yang amat high probability. Tahu tak? Ni satu setup yang amat high probability. Kalau anda memang nampak, di sini adalah 3, naik ni tak berakhir dengan divergence dan ada 3, dan turun kat sini merupakan motif, berakhir dengan divergence, 2 ni berlaku, sini boleh trade. Sini amat tinggi dia punya probability. Dan lately dia banyak berlaku. Selepas COVID, benda ni banyak berlaku. Dalam time frame kecil, syarat dia adalah benda pertama, sini 3. Saya pernah cerita benda ni. Ni adalah yang paling tinggi probability dalam sistem 3711. Sini 3, turun ni adalah 5. Dan anda memang nampak dia 5. Yes. C kat situ jangan trade. So, dalam time frame kecil, dia banyak berlaku. M15 ke bawah bagi mereka yang trade intraday. Yang ini semasa winning percentage dia dalam time frame kecil Sekejap saya tengok yang kita punya trader. Sekejap
load lagi. Pada as of bulan 12, bulan 12 dia start daripada bulan 5 2020, bulan 12 alah dia tak kira. Setahu last saya cek adalah dia punya ni adalah 87 lebih peratus winning percentage dia yang kecil. Ini adalah paling tinggi probability dia. Saya tak tengok kecil, tak dapat. Tak dapat. Tak ada masa. Macam dia senang lah kan. Sebab memang duduk satu hari. Ni paling tinggi probability. Syarat dia, tak kisah. Asalkan sini 5. Dan pastikan, bila anda ambil, ni saya lupa nak mention hari tu, bila anda ambil Fibonacci, first 5 turun ni, Fibonacci extension, dia tak cecah 618 lagi. Kalau dia cecah 618, itu boleh jadi running flat. Time frame kecil banyak. Time frame kecil berhamburan benda ni. M15 ke bawah. Saya tak trade bawah daripada H1. So, tak ada masa nak buat lekuk-lekuk banyak sangat. Sebab saya buat semua chart. Orang yang ambil chart tu, dia buat yang kecil. Boleh. Cukup orang okey lah. Macam saya, lagi 5 minit. Alamak. Okey, flat. Faham? Tengok balik recording ni. Ingat yang pertama tadi, sini ada 3 lekuk. Yang kedua, breakout dia 3. Turun dia 5 fractal kecil. Maksudnya fractal dalam-dalam ni. Turun dia 5, berakhir dengan divergence. Dan tak cecah, ambil 3 Fibo ni 618. 3 belakang ni. 3 di sini. 1, 2, 3. Ini tak cecah 618. 3 wave kat sini adalah peluang untuk entry. Dan probability dia amat tinggi. Kalau dah running bertahun, dah lebih daripada 3 tahun, dapat macam ni, saya pun nak. Tapi saya tak dapat sebab dia terlalu kecil time frame. Siapa rajin, Sunbi, Zul, Kimi, time frame kecil-kecil memang tu tinggi. Itu tinggi. Bagi saya, asalkan atas 65% itu tinggi. Terutamanya lepas COVID. Lepas COVID. Banyak benda ni kat time frame kecil. Okey. Dan jenis yang ketiga adalah running. Running flat. Running flat. Running flat adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dia terlebih juga. Lepas tu turun dia 1, 2, 3, 4, 5. C dia tak break bawah. Dia boleh sama, tapi dia tak break bawah. Okay. Yang trade time frame kecil boleh. Tapi yang time frame besar jangan nampak. Time frame kecil banyak benda ni. Yang me time. Time frame kecil. Saya tak dapat nak bagi tahu saya sebab saya tak dapat. Dia time frame kecil. Tak ada. Faham? Time frame kecil dia berhamburan. Time frame besar. Kena bye-bye. Okey. Okey, kita habiskan sampai flat saja hari ini. Besok kita akan sambung kepada segitiga dan kompleks. Besok Besok kita akan sambung itu. Dan kita akan masukkan kepada dinamik. Kenapa nak tahu benda-benda ni adalah penting. Jadi itu sahaja daripada saya. Kita sudahkan. Baca nota-nota ni, tengok balik video-video saya. Saya try untuk ringan-ringan sikit. Sambil-sambil tu masuk yang advance. Sebab tu tak dapat tinggal sesi saya. Ada je benda nak tulis. Tak reti-reti habis. Okey, baca ni. Besok kita akan sambung lagi.
Dan malam ni ada sesi lagi untuk analisa pasaran, pick of the week saya dengan Azmi pada sebelah malam ni, ya. Jadi jumpa lagi lah Bola Bersama Sistem, jaga sistem anda, insyaAllah kita jumpa lagi pada sebelah malam nanti jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.